Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Currents via MY. Farhas Wafa Salvador Rizal Mubarak, bekas setiausaha politik Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri, baru-baru ini cerita pasal beliau yang dikaitkan dengan isu perlombongan di Sabah meletup. Kononnya ada kaitan dengan lesen penerokaan lombong arang batu di kawasan sensitif, termasuklah hutan simpan dekat Kalabakan dan Gunung Rara yang bersempadan dengan Kalimantan. Portal Malaysia Now melaporkan bahawa syarikat Bumi Suria Sendirian Berhad, di mana Farhas adalah salah seorang pengarah, telah diberikan kelulusan untuk teroka kawasan seluas 70,000 hektar. Besar memang besar, hampir sebesar negeri Melaka. Tetapi pada hari ini, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengeluarkan kenyataan rasmi yang agak mengejutkan orang ramai. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, selepas siasatan penuh telah dilakukan dan didapati bahawa syarikat itu sebenarnya tidak pernah pun menjalankan apa-apa aktiviti penerokaan. Mereka hanya sekadar mohon tetapi gagal serahkan dokumen-dokumen wajib kepada agensi Sabah Mineral Management Sendirian Berhad ataupun SMM. Apabila dokumen gagal diserahkan, kelulusan bersyarat yang diberikan pada Mac 2023 terus dibatalkan pada Mac 2024. Maknanya, projek itu gugur sebelum sempat pun bermula. Azam Baki juga menegaskan Bumi Suria tidak pernah memohon tanah daripada kerajaan negeri Sabah. Apa yang berlaku hanyalah satu permohonan untuk penerokaan mineral dan bukan lesen perlombongan. Pihak pendakwa raya dah teliti pun semua keterangan daripada SMM, kerajaan negeri dan pihak-pihak berkaitan dan akhirnya memutuskan bahawa tiada sebarang kesalahan jenayah di bawah Akta SPRM atau Kanun Keseksaan. Seterusnya, kes ditutup, full stop, sampai sana sahaja. Namun, isu ini tidak habis di situ. Portal Malaysia Now pula tegas dengan laporan mereka sebelum ini yang mendakwa Bumi Suria dapat lesen penerokaan arang batu. Akhirnya, Farhas, Bumi Suria dan seorang lagi ahli perniagaan bernama Aminuddin Mustafa mengambil tindakan undang-undang. Mereka menyaman Malaysia Now dan editornya Abdar Rahman Koya sebanyak 10 juta ringgit atas dakwaan fitnah. Farhas kata laporan itu palsu, memfitnah dan bercanggah dengan fakta. Katanya dia hanya seorang pengarah dan pemegang saham, bukan pemilik mutlak syarikat tersebut. Lebih panas lagi, dia menuduh Malaysia Now gagal menjalankan semakan fakta dengan pihak berkuasa dan perkara itu merupakan satu kesilapan besar dalam dunia kewartawanan. Tetapi disinilah timbul persoalan yang menarik. Kalau memang tidak ada sebarang kesalahan, kenapa cerita ini boleh menjadi sebegitu besar sehingga menimbulkan persepsi bahawa orang kuat yang rapat dengan Perdana Menteri dapat projek besar di Sabah? Bukankah ini sekali lagi menghidupkan perbincangan tentang isu kronisme dan juga nepotisme dalam politik Malaysia? Walaupun SPRM kata yang kes ini bersih, persepsi awam tetap sukar dikawal, lebih-lebih lagi bila ada unsur orang rapat PM dikaitkan dengan isu melibatkan sumber asli negara. Kalau kita tarik balik sedikit sejarah, Sabah dan Sarawak seringkali menjadi medan kontroversi apabila melibatkan penerokaan sumber asli. Kamu masih ingat lagi kah? Itu kes arang batu di Maleo Basin dan cadangan lombong di Baram. Setiap kali isu macam ini timbul, ia bukan sahaja menyentuh soal ekonomi, tetapi juga soal ekologi dan kelestarian, malah soal hak rakyat tempatan. Rakyat Sabah seringkali rasa terpinggir apabila syarikat luar datang dengan lesen besar, sedangkan manfaat ekonomi kepada komuniti setempat tidak seberapa. Jadi, dalam kes Farhas ini, walaupun SPRM kata tiada kes, kita tidak boleh abaikan persepsi politik yang lebih besar. Malaysia Now mendakwa ada lesen, SPRM kata tidak ada. Dua naratif berbeza yang sedang bertembung dan menyebabkan rakyat menjadi keliru. Satu pihak kata fitnah, satu pihak kata pendedahan. Mana satu yang betul? Atau adakah ada sesuatu yang tersorok di sebalik tabir?
Baiklah, soalan-soalan kontroversi yang patut kita bincangkan ataupun yang patut kita pikir, adakah case ini sekadar clearance biasa oleh SPRM atau ia ada kaitan dengan sensitivity politik sebab individu yang terpalit adalah orang rapat dengan Perdana Menteri? Ramai orang mungkin teringat kes-kes lain di mana ahli politik atau individu berpengaruh cepat dilepaskan daripada tuduhan. Adakah ini kebetulan atau sebenarnya satu pola yang berulang? Tambahan pula, dengan saman 10 juta ringgit terhadap media, ini menimbulkan persoalan yang lain. Adakah ini cara untuk menutup mulut media yang cuba mendedahkan isu-isu panas, atau sememangnya laporan Malaysia Now itu terburu-buru dan juga cuai? Kalau media disaman setiap kali mereka mengeluarkan laporan sensitif, adakah ini akan menjejaskan kebebasan media di Malaysia? Dan kalau benar Malaysia Now salah, kenapa mereka begitu berani mengeluarkan laporan sebegitu besar tanpa bukti yang kukuh? Inilah dilema yang menarik untuk kita fikirkan bersama. SPRM kata clear, Farhas kata fitnah, Malaysia Now pula pertahankan laporan mereka. Tetapi siapa sebenarnya yang rakyat patut percaya? Adakah kebenaran sudah terdedah ataupun ada lagi yang belum dikorek keluar? Jadi saya ingin tanya kepada Anda semua, apakah pandangan Anda tentang kes ini? Adakah kes ini benar-benar selesai ataupun ia hanyalah permulaan kepada sesuatu yang lebih besar? Patutkah rakyat percaya bulat-bulat kepada keputusan SPRM ataupun kita perlu lebih kritikal apabila ada kes melibatkan tokoh yang dekat dengan kuasa politik tertinggi? Dan yang paling penting, kalau media betul-betul salah, apakah implikasinya terhadap integriti kewartawanan kita? Tapi kalau media betul, kenapa siasatan rasmi pula kata sebaliknya? Nah, disinilah kita semua perlu fikirkan. Adakah ini sekadar isu salah faham dokumen atau sebenarnya satu pendedahan awal tentang bagaimana sumber asli masih menjadi rebutan orang yang berpengaruh? Ini adalah ulasan yang kita perlu bincangkan hari ini. Kontroversinya besar dan kesannya panjang. Jangan lupa untuk tinggalkan komen Anda di bawah sebab saya ingin tahu sama ada Anda percaya pada versi SPRM atau Anda rasa media sebenarnya sedang mendedahkan sesuatu yang pihak tertentu cuba sembunyikan. Baiklah kawan-kawan, tekan butang subscribe, like, dan share video ini kalau Anda mahu lebih banyak konten yang penuh dengan pendedahan ulasan seperti ini. Ingat, cerita macam ini bukan sekadar gosip politik, tetapi ia merupakan cerminan bagaimana kuasa, duit, dan sumber asli negara ini sentiasa menjadi rebutan. Baiklah kawan-kawan, kita jumpa lagi di dalam episode yang seterusnya dan percayalah, cerita yang lebih panas masih menunggu untuk dibongkar. Baiklah kawan-kawan, ingat kita bukan memfitnah, kita juga bukan menghasut. Tetapi kita sebagai rakyat Malaysia berhak untuk tahu perkara yang sebenar dan berhak untuk mempersoalkan isu-isu yang mungkin akan melibatkan kita secara langsung ataupun tidak langsung. Baiklah semua, salam sejahtera, salam perjuangan, dan salam reformasi. Kita jumpa lagi di dalam konten yang seterusnya. Sekian sahaja, terima kasih semua.